بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيد الأولين والآخرين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Ahli Jawatan Kuasa Surau, terutamanya Tuan Pengerusi serta Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para asatizah yang ada di sini, guru-guru saya di sini, para jiran tetangga yang saya hormati lagi kasih sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang menjadi saya sekalian. Alhamdulillah, malam ni dapat saya hadir ke Surau Jamaliyah yang sepatutnya dijadwalkan minggu lepas pada hari Sabtu, tapi minggu lepas kecundang pula selama tak pernah kono Covid, kono juga akhirnya tak tahu tak mana datang mana dapat kono minggu lepas. Alhamdulillah, tapi dah kembali sihat. Alhamdulillah, minggu lepas dah kuarantin tu dah selesai, sihat dah. Tapi suara je rock-rock sikit. Jadi pasal dia rupanya boleh tokak atau apalah semadap suara tu masih lagi rock-rock sikit. Di sekolah pun pelajar-pelajar saya perasan kata suara ustaz dah lain dah, suara awi je lah mengajar. So tarik sikit tak boleh lah. Baru elok dia dah sihat ni. Jadi Alhamdulillah tuan malam ni kadang mengajar mana ada nak mula kaji tuan-tuan sebenar. Nak mula kaji satu bab, suatu ilmu yang penting, iaitu ilmu tauhid. Selalu saya baca hadis kat sini kan, minta izin dah malam ni sama-sama kita ulang kaji ilmu yang saya sendiri pasti tuan-tuan pun dah mengaji dah, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Tapi sebab hari ni kan, sebab zaman media sosial ni, macam-macam benda yang terpapar dekat dalam media sosial itu berkenaan dengan akidah. Yang mana akidah ni adalah perkara usul, perkara asas dalam agama, perkara yang paling penting lah dalam agama. Dia bukan perkara furuk, perkara ranting, cabang-cabang, tak. Dia adalah perkara usul agama yang perlu kita betul-betul faham dan iktikadkan dalam hati. Jadi kita kena selalu ulang-ulang. Dah selalu ulang kaji bab akidah, bab tauhid ni, supaya apa? Akidah kita, iman kita ni terpelihara daripada dua serangan akidah yang disebut oleh ulama akidah. Ada dua jenis serangan akidah, iaitu serangan luaran yang disebut sebagai syubhat dalam akidah. Itu yang hari ini banyak dalam Facebook, banyak dekat dalam YouTube yang boleh menggoncangkan akidah kita. Yang bila kita tengok video-video tu, betul tak? Betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Betul ke yang dia belajar hari ni? Betul ke dia belajar dengan ustaz dan hari ni? Pasal ni, ustaz ni cakap lain pula. Itu disebut sebagai syubhat dalam akidah. Pertama, serangan luaran.
Yang keduanya adalah serangan dalaman, iaitu disebut sebagai was-was di dalam akidah. Was-was ni, kalau syubhat tadi datang daripada orang, kalau was-was ni tak datang, memang tak lain tak bukan datang daripada syaitan lah. Syaitan dia bukan kojo, dia sekadar akan was-was hati kita time sembahyang, time solat saja tuan-tuan. Dia juga mewas-waskan kita dalam hal kepercayaan, keimanan, i'tiqad kita kepada Allah Ta'ala. Itu kojo syaitan. Dia pun hebat, dia pun pandai, dia pun canggih. Jadi itu was-was dalam akidah, iaitu was-was serangan akidah dalaman yang boleh menyebabkan akidah kita longgar, lemah. Jadi konon selalu ke sini pun insya-Allah saya rasa ada kuliah tauhid dengan guru-guru kita yang berpakar dalam ilmu tauhid. Tuan-tuan pun mana yang dah mention kan, yang ada masuk ke lapangan tu, boleh juga ke Masjid Gombau, Masjid Jombong ke mana-mana tempat yang ada pengajian tauhid madrasah Tuan Haji Ibrahim Bongek, untuk nak memantapkan lagi ilmu tauhid kita ni. Sebab ilmu tauhid ni, kita nak beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia mesti secara ijmali dengan tafsiri. Secara ijmali ni kita kata secara ringkas, secara mudah, iaitu kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan kemudian kita yakin Allah Ta'ala itu mustahil bersifat dengan apa juga sifat kekurangan, termasuk sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Duduk, tidur, makan, duduk atas sesuatu, berhajat kepada sesuatu. Jadi kita nafikan semua benda tu, itu secara ijmali, secara ringkas. Dan kita juga nak sah kita beriman dalam hati ni, kita juga kena beriman kepada Allah Ta'ala secara tafsiri, secara detail, terperinci. Tak boleh sekadar tu saja. Selesai Ustaz, okey dah tu, saya dah yakin Allah Ta'ala tu dia maha berkuasa, dia maha memberi rezeki, dia apa semua tu, dia memang tak ada apa-apa kekurangan. Tidak cukup sekadar itu sahaja, kena juga beriman kepada Allah Ta'ala secara tafsiri, iaitu mengetahui segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang menjadi syarat ketuhanan, yang dengan sifat-sifat yang kita dah belajar tu, menjadikan kita benar-benar merasakan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Jadi itu disebut sebagai kita belajarlah sifat 20. Kita belajar sifat 20 tu, itu kita belajar sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala, yang akhir sekali menjadikan akidah kita mantap, kukuh, solid, mempercayai segala kekuasaan, kebesaran, kekuatan Allah Ta'ala yang bila datang tadi, kita katakan serangan apa tadi yang luaran tadi, syubhat. Datang syubhat kata Arash kat sini, Allah Ta'ala kat sini, tapi hati kita dah mantap. Sebab kita apa? Nafikan perkara itu melalui apa? Kita meyakini Allah Ta'ala itu dia mukhalafatuhu lil hawadith, dia memang dia bersalahan secara mutlak daripada makhluk dia. Yang boleh ada ke atas, bawah, kiri, kanan makhluk dia. Yang boleh wujud bertempat depan, belakang apa semua ni hanyalah ciptaan-ciptaan Allah sahaja. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat macam tu. Allah Ta'ala dah bagi tahu kat kita, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala langsung tak sama dengan sesuatu pun daripada apa yang dia ciptakan daripada makhluk dia. Jadi kita boleh tepis itu dengan mudah saja. Jadi itu secara pengenalan lah tentang ilmu akidah. Tapi yang penting sekali ilmu akidah ni tuan-tuan adalah soal jawab kita dengan Allah Ta'ala nanti. Sebab itu ulama sebut ilmu akidah, ilmu tauhid ni aujabul wajibat, ilmu yang paling wajib dipelajari daripada sekalian ilmu-ilmu wajib yang lain. Ilmu yang lain wajib juga belajar, tentang salat, tentang puasa, tentang apa semua dan sebagainya wajib. Sebab ibadah tu fardu ain ke atas kita, wajib kita buat di dunia.
Dan juga ilmu akidah, ulama kata sama juga ilmu tauhid ni pun hukum mempelajarinya fardu ain. Bila sebut fardu ain, wajib ke atas setiap orang belajar dan menguasainya sehingga terbit dalam hati kita ini iman. Sehingga terbit dalam hati kita ini, bila kita beribadah tu, kita beribadah dalam keadaan kita merasakan segala apa sifat-sifat Allah yang dibahaskan dalam ilmu tauhid itu terbit dalam hati kita. Apa jua jadi ke atas diri kita, atas dunia ni, dalam keadaan hati kita boleh terima segala perkara itu, sebab hati kita ni meyakini segala sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi adakah kita solat ni dalam keadaan hati kita ni berakidah, ataupun hati kita ni kosong daripada akidah? Kalau kosong daripada akidah, tuan-tuan, kita ketika mana mendirikan salat, melakukan apa jua ibadah fardu ain, dia ada dia punya bahaya dia. Bahaya dia. Apa dia punya bahaya dia, apa kesan dia kalau kita ini akidah kita ini tidak akidah kita tidak seperti mana akidah yang paling minimal yang perlu ada pada diri seseorang, iaitu boleh menyebabkan kita punya ibadah ini, dia walaupun dia sah, tapi dari segi penerimaan tu, dari segi penerimaan qabul tu di sisi Allah Ta'ala, dia boleh memberi kesan. Sebab ulama tauhid, ulama akidah, mereka ambil daripada Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal minas salihat, siapa yang mendirikan amal salih, yang melakukan ibadah, min zakarin aw unsa, daripada lelaki ataupun perempuan yang beriman, wa huwa mu'min, dalam keadaan hati dia benar-benar beriman, hati dia benar-benar berakidah, bertauhid, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka inilah orang yang akan masuk syurga nanti. Maka mereka inilah Allah Ta'ala sebut ni dalam Quran, dia melakukan amal soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan hati dia benar-benar bertauhid, beriman. Ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka inilah yang layak masuk syurga Allah Ta'ala, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit pun. Jadi nak masuk syurga Allah Ta'ala, nak dapat rahmat Allah, masuk syurga mesti dengan rahmat Allah, dengan redha Allah Ta'ala. Nak dapat perkara-perkara ni, Allah Ta'ala sebut tadi, ya'mal minas salihat wa huwa mu'min, dia melakukan ibadah dalam keadaan hati dia benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Ulama kata apa? Seperti mana imannya Rasulullah, seperti mana imannya sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi akidah kita ni, dia mesti bertepatan dengan akidah Rasulullah, mesti bertepatan dengan akidah para sahabat Nabi yang merupakan murid-murid Nabi SAW. Jadi daripada situlah datangnya istilah apa, kita ni semua umat Nabi Muhammad SAW kena berada di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu hari Jumaat sekarang ni kita dah khutbah kan, berpegang teguhlah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tu? Itu adalah silibus akidah yang memang benar-benar merupakan akidah Nabi, akidah para sahabat. Itulah silibus akidah Nabi dan silibus akidah para sahabat, dan juga merupakan silibus akidah sejumlah para ulama muslimin. Ramai yang klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi macam mana cara kita nak kesan, nak filter, yolah ni orang ni dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bila tengok dia punya pengajaran dia, tengok berlawanan pula, bersalahan pula apa yang ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya dalam ni sekadar nak cerita mana datang Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, tuan-tuan.
supaya kita hari ni tak adalah tertipulah dengan apa yang ada dalam Facebook. Bila seminggu kuarantin tu, di rumah tak apa. Di rumah dia apa, dia tengok lah macam sekarang ni ada Instagram lah, ada TikTok lah. Kes itu pun orang berdakwah. Dalam Instagram pun ada, tak ada mengaku semua dalam Instagram tu. Kalau kita cari yang elok-elok, yang ngaji-ngaji, kuliah-kuliah pun ada dalam tu. Tapi bila kita tengok, ustaz ni menyampaikan perkara yang bersalahan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang bersalahan dengan jumhur para ulama, yang apa, boleh mendatangkan bahaya ke akidah umat Islam. Tapi bila kita tengok dia punya like 21k, ramai pula yang like, ramai yang komen, baru faham ustaz, terima kasih ustaz, dan sebagainya. Jadi benda itu bahaya. Itulah yang disebut sebagai syubhat dalam ilmu akidah. Yang Rasulullah SAW dah sebut dah perkara ni dalam sebuah hadis Nabi SAW. Yang kita tengok hari ni, ustaz macam lah ustaz, apa ni, Ahmad yang ada pada hari ni ustaz. Nabi dah beritahu memang akan jadi benda ni. Maka memang akan jadi perpecahan umat Islam dari segi fahaman akidah. Nabi dah beritahu dah. Yang mana perpecahan tu Nabi sebut dalam satu hadis yang bertanda Rasul selalu doa dah. Sataftariqu ummati salasan wa sab'ina firqatan. Nanti umat aku, Nabi kata, akan berpecah kepada 73 golongan. Aduh sahabat, golongan mana lah. Sahabat sahabat tengok elok je tak ada pecah belah pun. 73 Nabi kata. Kemudian Nabi kata, Nabi tambah satu perkataan yang menakutkan para sahabat dan menakutkan kita semua. Nabi kata 73 tu kulluha finnar, semua akan masuk neraka. Nabi kata. Itu Nabi bagi ancaman. Nanti umat aku, bukan umat lain, Nabi kata umat aku, umat Islam, umat Muhammad akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semua akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan saja selamat daripada api neraka. Nabi sebut tu direct, kulluha finnar, masuk neraka. Qila wa man hum, maka sahabat dah takut, dah cuak. Siapa yang aku ni Rasulullah, siapa yang selamat tu ya Rasulullah? Yang seorang tu, moga-moga kami berada lah di atas jalan tersebut. Nabi kata qala alladhina hum ala ma ana alaihi, orang yang selamat daripada masuk api neraka ni, mereka yang berpegang dengan jalan aku, yang memang berada di atas landasan akidah, peramalan ibadah dan suluk akhlak seperti mana Rasulullah SAW. Dan kemudiannya Nabi tambah lagi, wa ashabi, dan juga mereka yang berpegang dengan jalan para sahabat aku. Lega lah para sahabat aku. Ada sebut wa ashabi, dan juga sahabat-sahabat aku. Dia beritahu nanti bila umat aku dah pecah kepada 73 golongan, satu golongan yang selamat dari api neraka ni ialah mereka yang walaupun hidup pada zaman dah jauh daripada Nabi SAW, tapi iman mereka, bab akidah mereka sama dengan akidah Rasulullah, akidah para sahabat. Bab cara mereka ibadah sama dengan Rasulullah, sama dengan para sahabat. Dalam bab suluk, tu suluk ni, suluk ni ini orang sufi ni, orang tak tarekat ni, suluk dalam hutan. Suluk ni maksudnya kita punya pengamalan kita, akhlak kita. Pengamalan akhlak kita mengikut macam mana akhlak Nabi SAW. Macam mana Nabi bermuamalat dengan manusia, macam mana Nabi bercakap, Nabi tak pernah menipu, macam mana Nabi bergurau, macam mana Nabi bermuamalah dalam perniagaan, macam mana Nabi uruskan negara dan sebagainya. Jadi boleh dilihat kepada akhlak Nabi SAW. Mereka yang ikut akhlak Rasulullah itu mereka yang berada di atas landasan yang benar. Dan juga para sahabat. Jadi mention para sahabat tu. So para sahabat Nabi lihat mereka ini memang tak berpecah dalam bab akidah, ibadah apa, memang tak ada langsung perpecahan. Yang ada khilaf sikit-sikit je di kalangan para sahabat tuan. Sekadar apa?
Contoh bab Nabi SAW Isra' Mi'raj, naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada sahabat yang berpandangan Rasulullah benar-benar melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Ada sahabat yang berpandangan tak, Nabi SAW melihat zat Allah Ta'ala dengan ainul basirah, dengan mata hati. Khilaf sekadar macam tu je. Tak ada khilaf sampai bab apa, sampai tahap macam Khawarij. Khawarij pada zaman Sayyidina Ali dah ada keluar Khawarij. Khawarij khilaf mereka apa? Orang ambil dosa, kafir. Itu Khawarij. Ini fahaman. Orang ambil dosa, kafir. Seorang kafir orang ambil dosa, kafir tu. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang buat dosa hanya jatuh fasik, kan? Yang buat dosa besar hanya jatuh fasik, tidak sampai tahap jatuh kafir. Itu Khawarij. Itu adalah perpecahan Islam yang terawal disebabkan faktor politik, faktor itu, ini dan sebagainya. Khawarij. Jadi Nabi bagi tahu akan pecah kepada 73 golongan. Ini tak lama pun lepas daripada zaman wafat Rasulullah dah ada perpecahan. Zaman Sayyidina Ali dah ada Khawarij, ada Syiah. Yang Khawarij memberontak kepada pemerintah Islam, Muslimin, memberontak kepada khalifah. Yang Khawarij ni mereka menggelarkan diri mereka sebagai Ahlus Syurat, orang yang jual diri dia untuk dapat syurga. Sebab dia punya risiko dia tinggi, memberontak kepada khalifah, risiko dia mati lah, memberontak kepada khalifah. Maka menggelarkan diri mereka, kami Ahlus Syurat. Lepas itu datang pula Syiah pula. Syiah pula yang menisbahkan diri kepada Syiah Ali. Mereka kata kami lah orang yang menyokong Sayyidina Ali, menyokong ahli bait, ahli keluarga Nabi. Tapi mereka mengkafirkan pula para sahabat Nabi. Dekat situ dah ada timbul perpecahan. Zaman salaf ni tuan-tuan, cerita ni perpecahan ni terjadi pada zaman salaf, iaitu 300 tahun yang terawal Islam. Yang Nabi bagi tahu 300 terawal itu adalah kurun yang terbaik. Nabi bagi tahu. Nabi kata dalam kurun orang-orang Islam ni, Nabi kata khairul kurun qarni. Kurun yang paling baik, yang terbaik adalah zaman aku dengan sahabat-sahabat aku. Summa yalumunahum, kemudian zaman mereka yang mengaji dengan anak-anak murid Nabi, mengaji dengan para sahabat. Siapa? Tabi'in. Summa yalumunahum, kemudian dia tabi'in. 300 yang terawal itu Nabi kata itu zaman terbaiklah. Tapi pada zaman tersebut dah terjadi perpecahan. Golongan-golongan yang tadi Nabi kata pecah kepada 73, 72 sesat, masuk neraka, satu je yang selamat. Ada ulama tuan-tuan, dia cuba cari, dia kaji hadis Nabi ni, kau ada 73 ni. Maka ulama yang bernama Syekh Said Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'lawi, rahimahullah, mufti besar daripada golongan Ba'lawi. Keluarga disebut Ba'lawi ni keluarga habaib keturunan Rasulullah lah, di Yaman, mufti besar. Dia pun kaji sejarah perpecahan umat Islam. Akhir sekali dia kira kumpulan-kumpulan dalam Islam ni, tengok, iya betul ada 73 macam yang Nabi sebut. Yang pertama dia tengok golongan Syiah, dia tengok daripada golongan Syiah tu ada 22 pecahan. Ada 22 pecahan daripada Syiah. Yang mana setiap 22 tu, yang ini fahaman lain sikit, yang ini lain sikit, yang ini fahaman lain sikit. Ada pula Syiah yang hampir-hampir mirip dengan apa? Dengan Al-Sunnah. Tapi masih lagi mereka tu tetap Syiah. Kemudian ni daripada golongan Khawarij tadi yang memberontak tadi. Yang ini beliau tengok ada 22 kumpulan. Daripada golongan Mu'tazilah ni pula dia menjadi-jadi zaman Abbasiyah. Masa zaman pemerintahan Khilafah Abbasiyah, masa tu muncul ramai pula ulama-ulama Mu'tazilah yang membawa benda-benda baru dalam akidah ni, yang memang bersalahan lah dengan akidah Rasulullah, akidah para sahabat.
Dan mereka ni pula mendapat tempat pula jadi khalifah pula. Sampai kerana daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terpanggil untuk mempertahankan manhaj akidah Rasulullah dengan akidah para sahabat. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu dalam keadaan dipenjarakan dan sebagainya, semata-mata mempertahankan akidah yang sahih, yang betul, akidah Nabi, akidah sahabat yang ini. Yang Mu'tazilah itu adalah akidah yang batil, yang tidak betul. Itu berlaku pada zaman Abbasiyah. Ada 20 kumpulan Mu'tazilah. Murji'ah ada 5, kata mufti tadi. Najjariyah, dia tengok-tengok ada 3 pecahan. Dan kemudian Jabariyah ada 1, Musyabbihah ada 1. Ini pecahan-pecahan ni, dia bukan sekadar khilaf-khilaf dalam bab solat, dalam bab haji, dalam bab puasa, tak. Ini semua pecahan ni berdasarkan khilaf-khilaf dalam hal akidah. Dalam hal akidah. Jadi apabila beliau kira, tengok semuanya ada 72 golongan. 72 golongan plus 1 golongan yang selamat tadi, iaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, soalan cukup mas tuan-tuan. Zaman salaf tadi ni, zaman salaf, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, ada tak istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Kalau sahabat Nabi ada tak bagi tahu apa sahabat lain kita kena berada di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada tak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i zaman kurun kedua hijrah. Ada Imam Syafi'i katakan anak murid dia, kamu semua kena berada di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman tersebut disebabkan belum ada perpecahan yang ketara, jadi term Ahlus Sunnah wal Jamaah belum wujud lagi. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni wujud pada zaman selepas zaman salaf, iaitu pada zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebab ketika itu dah menjadi Mu'tazilah, maka Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang datang 55 tahun lepas Imam Syafi'i wafat, 300 lebih hijrah, beliau lah buat silibus akidah berdasarkan akidah imam-imam mazhab, berdasarkan akidah tabi'in, berdasarkan akidah para sahabat. Maka dia yang merumuskan, menjadikan silibus akidah yang benar-benar bersamaan dengan akidah Rasulullah dengan akidah sahabat Nabi. Maka beliau menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi untuk menunjukkan inilah akidah Ahlus Sunnah, orang yang ikut Nabi, wal Jamaah, orang yang ikut jamaah para sahabat Nabi. Untuk nak apa? Untuk nak defend akidah Nabi ni daripada serangan akidah Mu'tazilah yang poning, yang berselamu. Akidah Mu'tazilah, Mu'tazilah dia tak guna istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bangga dengan kata kami ni adalah Ahlul Adli wal Tauhid. Kami adalah Ahlul Adli wal Tauhid, Mu'tazilah. Jadi datang Abul Hasan Al-Ash'ari selepas itu sebagai pelopor, orang yang mula-mula nak defend akidah Nabi dengan akidah sahabat ni daripada syubhat-syubhat yang kita sebutkan awal tadi. Jadi tuan-tuan, apa pentingnya akidah kita ini? Mesti betul, mesti benar, mesti sahih. Yang pertama tadi, dia melibatkan penerimaan amal seperti mana kita sebut dalam ayat tadi, wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masa dekat alam arwah sebelum dibangkitkan di dunia ni, Allah Ta'ala tanya apa kat kita tuan-tuan, yang ada sebut dalam Al-Quran. Tanya pasal bab ketuhanan, kan? Tuan-tuan ingat tak masa di alam arwah berbicara dengan Allah Ta'ala? Seorang pun tak ingat. Tak ada siapa ingat tu. Sedangkan kalau ulama ahli sufi kata, sebenarnya memori itu dia ada dalam hati nurani manusia. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
fa'ansahum, apabila manusia ni dibangkitkan, Allah Ta'ala lupakan segala apa perbicaraan kita dengan Allah Ta'ala di alam arwah, supaya kita ini diuji atas dunia. So kalau kita ingat janji-janji kita dengan Allah Ta'ala masa di alam arwah, takkan ada dia nak lepak di kedai mama nak solat family store tu, semua duduk di masjid berzikir kalau orang ingat. Tapi ada ulama yang kata apa, memori itu ada pada hati sanubari manusia. Yang boleh membangkitkan memori tersebut adalah zikrullah. Zikrullah, maksud zikir apa? Teringat. Lagi mana orang tu berzikir, maka akan datang apa? Ingatan dia kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak mustahil boleh memberikan kepada dia ingatan-ingatan terhadap apa yang pernah dijanji Allah Ta'ala. Itu benda khilaf. Itu kadang kita pernah baca dan sebagainya. Tetapi yang penting nak cerita di alam barzah nanti. Di alam barzah nanti tak ada nama dah tuan. Hidup atas dunia tak ada nama dah. Nabi bagi syarat umat aku sama lah macam aku. Tengok-tengok Rasulullah wafat umur 63. Sayyidina Abu Bakar 63 dah wafat, sama macam Rasulullah. Jadi bila masuk saja di alam barzah nanti, datang bukan JPJ datang, bukan datang apa hakim mahkamah tanya soalan, tak ada. Yang akan datang mungkar nanti, yang akan datang jumpa kita, itu benda yang pasti tuan. Pasti. Dan soalan tu dah bocor dah tuan. Soalan dalam alam kubur ni dah bocor dah. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada kita semua nanti ialah Mar Rabbuka. Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Rabb, Tuhan. Adakah soalan tu dia macam soalan kafar di dunia saja? Tuhan tu kita boleh jawab Allah. Tuhan tu Allah. Sekadar itu saja. Ulama kata nak jawab soalan ketuhanan Mar Rabbuka tu, dia memerlukan kepada ilmu akidah yang mantap, yang jazam, yang solid. Orang yang mempunyai ilmu akidah dalam dada dia ketika mana hidup atas dunia ini, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib pada zat Allah, mustahil pada zat Allah, yang sifat-sifat ketuhanan kita sebut tadi, maka mereka ini yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab soalan di alam barzakh nanti, Mar Rabbuka. Jadi itu pentingnya ilmu tauhid nanti. Ilmu tauhid inilah sebagai ilmu kita nak bawa bekal ke alam barzakh nanti untuk menjawab soalan-soalan mungkar nanti. Sebab soalan itu semua soalan akidah. Pertama saya tanya kepada Allah. Jadi sebelum kita nak mampu menjawab tentang Allah atas dunia, Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kenal Allah Ta'ala terlebih dahulu. Dengan kita belajar ilmu tauhid. Bila dah kenal Allah dengan semana-mana dia, dengan kita belajar macam mana nak kenal Allah Ta'ala, boleh kenal Allah Ta'ala direct? Tak ada. Kalau orang cakap nak kenal Allah Ta'ala, kena direct kenal zat Allah Ta'ala, itu orang gila kan. Orang gila sebab apa dia, orang-orang dan Muslim pada zaman Nabi pun ditanya kepada Rasulullah, Sif Rabbak, ceritakan pasal Tuhan kamu, kenalkan kepada kami tentang Tuhan kamu. Macam mana Nabi jawab? Nabi jawab, tiba-tiba turun wahyu, Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, Allah tu ahad, Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dalam surah Al-Ikhlas itu semua menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi Nabi pun dah perkenalkan kepada orang yang nak tahu tentang Allah Ta'ala. Nabi ceritakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi kita nak kenal Allah di dunia ni pun, kita belajar ilmu tauhid tu pun, semua cerita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ustaz, apa nak 20 sifat, cerita dalam sifat 20 tu? Bukan dalam Al-Quran ada banyak ke? Bukan Asma'ul Husna tu ada banyak ke? Ya tuan-tuan, yang Asma'ul Husna yang ada 99 tu, itu semua adalah kita katakan sebagai sifat af'al, sifat-sifat perbuatan Allah. Allah Maha Penyayang, Allah beri rezeki, Allah Ta'ala Maha memberi, Allah Ta'ala juga manik, boleh menghalang sesuatu. Itu sifat af'al. Sifat af'al ni tuan-tuan,
Dia bukan sifat yang qadim. Apa maksud qadim? Bukan sifat yang sedia ada. Dia adalah sifat-sifat yang dia bertakluk dengan kewujudan makhluk. Sifat Ar-Razzaq sebagai contoh tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha memberi rezeki. Sifat itu wujud apabila wujudnya makhluk. Ada makhluk, baru Allah Ta'ala memberi rezeki. Itu sifat-sifat Asma'ul Husna. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada makhluk, Allah pun mengasihi makhluk-makhluknya. Tapi sifat 20 yang bawa keluar daripada Al-Quran, daripada hadis itu sifat yang memang qadim, yang memang sedia ada pada zat Allah Ta'ala, yang menunjukkan Allah Ta'ala itu sebenar-benar Tuhan. Yang sifat lawan kepada 20 sifat wajib ini tadi memang tak boleh ada langsung pada zat Allah Ta'ala. Kalau tak, Allah Ta'ala itu tidak layak sebagai Tuhan. Itu ada sifat wajib, sifat mustahil. Sedangkan Asma'ul Husna, sifat lawan kepada sifat tersebut tidak mustahil ada pada zat Allah. Kalau Allah Ta'ala itu Maha Mu'ti, Maha memberi kepada makhluk. Apa lawan kepada sifat Mu'ti, memberi? Al-Mani', yang Maha menghalang juga. Ada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala sifat kedua tu boleh ada pada zat Allah. Beri boleh, dia nak halang pun boleh. Jadi itu beza. Beza tuan-tuan. Sifat 20 yang kita belajar dekat dalam sifat-sifat yang kita belajar dalam sifat 20 dengan Asma'ul Husna tadi. Ala kulli hal, nak cerita tentang sifat 20 itu tadi adalah intibati daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walau bila dengar sifat 20 tu macam belajar zaman kasar, dulu bagi belajar di kampung apa semua. Itu ilmu yang dirumuskan oleh dua ulama besar dalam ilmu akidah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang memegang dengan dua-dua imam ni dalam akidah ni ialah sekalian daripada ulama-ulama besar yang ada dalam sejarah Islam, tuan-tuan. Sebutlah mana-mana ulama besar, Imam Suyuti dan sebagainya, Imam Ghazali dan sebagainya. Semuanya mereka itu berpegang dengan Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau imam-imam mazhab Hanafi, ramai yang berpegang dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bab akidah. Jadi itu pegangan besar. Jadi ada ulama besar nama dia Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini rahimahullah. Dia kata, macam mana nak qasan, macam mana nak jam, dengan siapa yang kita nak berpegang dalam bab akidah ni supaya kita selamat, berada di atas landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau sebut ada 3 kumpulan besar. Ada 4 kumpulan besar, yang mana ulama-ulama daripada kumpulan-kumpulan ini pasti mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, tuan-tuan, siapa? Ahlul Hadis, ahli hadis. Yang kedua, A'immatul Mazahib, iaitu imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab. Ustaz, takkan imam mazhab ikut Abu Hasan Al-Ash'ari? Imam mazhab lain tahun bila pula? Abu Hasan Al-Ash'ari tahun lain tahun bila pula? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tuan-tuan, soalan tu soalan yang tak valid kalau orang tanya. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, dia ambil akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah tu jadikan silibus dia. Jadikan silibus akidah dia. Jadi bila kita berpegang dengan akidah sifat 20 tadi, itulah sebenarnya silibus, itulah sebenarnya akidah imam-imam mazhab. Itulah sebenarnya akidah imam-imam mazhab. Jadi siapa yang berpegang dengan ahli hadis tadi selamat. Siapa yang berpegang dengan imam mazhab ataupun fuqaha mazhab, selamat. Maksudnya tengok orang ni dia berpegang dengan mazhab tak? Ini boleh tengok, boleh detect. Kalau orang tu dia kata kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab apa? Wah, dia pun sebut dalam mazhab ni adalah sedangkan, adalah kita dengar. Dalam mazhab ni dia kata Imam Syafi'i mungkin tersilap ijtihad, dia sebut. Imam Syafi'i mungkin tersilap ijtihad. Pandai. Jadi nak selamat, dia kata kita terus direct kepada nas ayat-ayat Quran, direct terus kepada hadis-hadis Nabi. Wah, kalah Imam Syafi'i. Hebat lagi dia. Mungkin dia rasa Imam Syafi'i tak ada PhD, dia ada PhD. Tapi tuan-tuan, Imam Syafi'i itu kayak mana otopet dia, tuan-tuan, saya sebut dalam ilmu hadis lah. Biasa kita dengar Imam Syafi'i dia pakar dalam ilmu fiqh kan.
Dalam ilmu hadis kita sebut. Ilmu hadis paling bawah sekali muhaddis ataupun syekhul hadis sebut. Dia khatam, dia hafal 50,000 hadis. Bukan sekadar hadis saja. Orang-orang yang meriwayat hadis pun dia hafal satu sampai ke Nabi. Atas sikit Al-Hafiz. Berapa? 100,000 hadis. 100,000 tak bukan 100,000 hadis. Mereka hafal, kuasai dengan segala ilmu-ilmu hadis berkaitan dengan hadis tu, tentang ilmu rijal orang-orang yang riwayatkan, tentang asbab urut hadis, sebab apa hadis ni turun, sebab apa Nabi sebut hadis ni, kenapa Nabi masuk orang sebut hadis ni, tu 100,000 hadis. Ini disebut sebagai Al-Hafiz. Atas sikit daripada Al-Hafiz, siapa sebut? Al-Hakim, 300,000 hadis dikuasai. Maka berada dekat level Al-Hakim. Adakah ulama yang ada kat level ni? Aduh, kalau tengok dalam sejarah ulama-ulama hadis Al-Hakim. Atas daripada Al-Hakim tadi ialah ulama-ulama yang disebut sebagai Ashabul Wujud, Ashabul Tarjih. Siapa tu? Ulama-ulama yang sebut dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mujtahid fil masail. Imam Nawawi, Imam Romli, apa lagi? Imamul Haramain. Itu ada kat atas. Atas lagi ada Al-Hakim tadi. Yang paling atas sekali mujtahid ini Nabi Muhaddis ni kan. Atas sekali mujtahid. Ini orang menguasai dah sokongan ilmu hadis tadi. Semualah hadis itu dikuasai. Siapa yang berada dekat level mujtahid tadi? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Mereka duduk kat situ tuan-tuan. Sebab tu mereka layak, mereka boleh mengasaskan mazhab. Sebab dalam ilmu hadis tu mereka berada di atas sekali, mereka yang paling atas sekali. Macam mana orang pada hari ini boleh kata Imam Syafi'i mungkin tersilap ni dalam ijtihad ni. Kalau Imam Syafi'i dalam ilmu hadis pun berada dekat peringkat tu tuan-tuan. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan buka kitab ni. Nama dia kat belakang disebut Asy-Syafi'i. Dia dah peringkat Al-Hafiz pun, dia tetap tawaduk, rendah diri, dia letak aku di mazhab Syafi'i. Tulis nama dia Syafi'i. Imam Suyuti bagi saya pergi ziarah makam dekat Masjid. Sampai selesai balik tak jumpa. Tanya dengan orang-orang kat situ lah. Mana Imam Suyuti ni makam? Seorang pun tak tahu. Rupanya kalau sebut nama Imam Suyuti tu, Imam Suyuti nama dia Jalal. Orang Mesir kalau jin ni jadi Galal. So Imam Galal ada belakang ni. Belakang tu yang kita pusing-pusing sebenarnya Imam Suyuti tak jumpa. So Imam Jalal, Imam Galal ada belakang ni. Pergi ziarah makam dia, Imam As-Suyuti mengarang 500 lebih kitab. Dalam fiqh, dalam tauhid, dalam hadis, dalam apa, 500 kitab tuan-tuan. Zaman tu bukan macam zaman sekarang ambil kitab seorang. Bukan ada laptop, tak? Tulis 500 kitab. Tapi bila tengok nama dia Imam Jalaluddin bin Abdul Rahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Tawaduk oleh Imam Suyuti, hebat macam mana pun dia tetap letakkan diri dia sebagai orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi tuan nak cerita kumpulan yang kedua ni tadi, yang kalau kita berpegang mereka selamat, ialah ulama-ulama fuqaha mazhab. Yang ketiga Ahlul Nazar, Ahlul Nazar al-Aqli wa Sina'ah. Ini tadi Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Abul Mansur al-Maturidi yang membuat silibus Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah, yang kat tanah Melayu ni dikenali dengan ilmu sifat 20. Yang keempat sekali ada ini sebagai tambahan daripada ulama, iaitu Ahlul Wijdan, iaitu Ahli Sufi. Sebab ahli sufi dulu-dulu memang mereka semua adalah orang yang alim-alim, fakir-fakir belaka. Dan sufi-sufi hari ini yang macam-macam. Hari ini ada kat labu, dia klaim Imam Mahdi lah. Klaim Imam Mahdi, lepas tu khabar dia akan ditabalkan Imam Mahdi kat Madinah masa hari Arafah, kat Makkah hari Arafah nanti. Dah sampai kat Arafah, tengok-tengok tak lantik pula jadi Imam Mahdi. Tak ada siapa-siapa datang lantik orang menjadi Imam Mahdi. Postpone bawa ke apa hari ni, khabar hari Syura ke apa lah. Postpone ke hari Syura katanya.
Belum bila postpone tengok sama juga tak jadi Imam Mahdi ni semua orang sufi palsu ni. Imam sufi palsu. Setelah itu Imam Ghazali rahimahullah, dia kata kalau dulu-dulu sebelum zaman dia, ulama tasawuf yang sama ialah ahli zuhud, tasawuf zuhud, orang yang zuhud. Okey, orang mereka ni bukan sekadar zuhud, alim juga. Tapi zaman Imam Ghazali dia tengok dah banyak mana orang ahli sufi yang claim dia Imam Mahdi lah, itulah, inilah, apa yang tak betul ni, yang menyeleweng ni. Jadi dia kata nak cari syekh tarekat yang betul-betul sufi yang betul, mesti yang pertama orang tu benar-benar ikut sunnah Rasulullah. Yang kedua orang tu memang benar-benar faqih, alim betul, bukan alim sikit-sikit. Baru betul, boleh ikut jadikan syekh tarekat dan sebagainya. Itu Imam Ghazali punya pandangan. Jadi orang yang ikut ahli hadis, a'immatul mazhab, ikut mereka yang berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah dan ahli sufi ni, insya-Allah mereka ini akan berada di atas pegangan majoriti ulama, tuan-tuan. Pegangan majoriti ulama. Ustaz sebut tadi masuk neraka, tadi 72 golongan. Itu memang selama-lamanya ke masuk neraka, Ustaz? Yang itu ulama sebut masuk neraka sebab apa? Masuk neraka ala dhalal, sebab sesat. Sebab sesat tu je. Bila masuk neraka sebab sesat ni tadi, mereka tak akan berada selama-lamanya dalam neraka dah. Tetapi lepas Allah Ta'ala dah sucikan diri mereka daripada dosa kesesatan mereka, mereka tetap akan masuk syurga. Yang masuk neraka kekal selama-lamanya ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, itu saja. Yang tadi 72 golongan, kalaulah mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka tadi 72 golongan yang disebut bukan selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ulama sebut masuk neraka ala dhalal disebabkan kesesatan mereka sahaja. Bukan macam Yahudi yang memang menduakan Allah selama-lama kekal dalam neraka, ataupun Nasrani, maksudnya orang bukan beragama Islam yang kekal sebab mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi nak bersama dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita mesti pastikan kita ini berada di atas landasan majoriti ulama Islam. Di dunia ni, tuan-tuan, antara kita katakanlah universiti yang terkemuka lah dalam dunia Islam, tuan-tuan, kan? Terkemuka dalam dunia Islam, Universiti Al-Azhar di Mesir lah, yang menjadi tompek rujukan lah. Jabatan Mufti pun kalau ada masalah, semua kan refer fatwa-fatwa daripada Al-Azhar. Jadi kalau kita lihat, kita punya buku-buku di Al-Azhar tu, semuanya orang yang mengajarkan akidah Asy'ariyah, sifat rubuh tadi, Al-Maturidiyah, sifat rubuh tadi. Dia bukan sifat rubuh, bukan sekadar cuma sahih kitab, tak. Kalau kita perbahasan yang sebenarnya, taubat ulama-ulama emosi itu mengajar detail dia. Tapi kita tak payah sampai betul detail macam tu. Kita hanya belajar mana yang wajib bagi zat Allah, mana yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala, yang harus bagi Allah Ta'ala. Yang itu saja dah boleh menyebabkan kita terselamat, tuan-tuan, daripada orang cakap kat kita, Tuhan tu ada mata, ada tangan, duduk di atas, duduk ke bawah. Tuhan tu 1/3 malam turun ke bumi ni macam orang turun daripada apa, macam raja turun daripada Singgasara dan sebagainya. Itu semua akan dinafikan apabila kita benar-benar belajar dan menghayati ilmu sifat rubuh. Cukup sekadar tu, tuan-tuan. Tak boleh panjang-panjang mana bab akidah ni. Akidah lah ilmu paling ngantuk belajar, tuan-tuan. Tiap pondok madrasah makin kalau belajar tauhid, yang paling copek lalap, tuan-tuan. Belajar fikah yang kedua. Tapi kalau belajar sirah, tafsir, dengar cerita-cerita, tu dia mata tu saudara, dengar cerita Nabi Nuh, orang pun saudara dengar cerita. Tapi yang paling ngantuk itulah sebenarnya yang paling penting kita pelajari, supaya esok di alam barzah esok dapat kita menjawab soalan bukan nakir. Mar rabbuka, siapa sebenarnya Tuhan kamu? Itu soalan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala alam, tuan-tuan. Dia banyak lagi sebenarnya perbicaraan tentang ini, cukuplah sekadar itu sebagai dalam khatimah, supaya kita ini sentiasa terselamat daripada akidah yang boleh merosakkan penerimaan amal ibadah kita. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim kullina ulum, ya sami'u al-mazlum la taj'al fi majlisina
شقيا ولا محروم بحق سيد المعصوم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.